واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu. Oleh itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Apa khabar semua penonton-penonton yang dimuliakan? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Teringat pula Ustaz baca, faham dan amal. Dan bersama-sama dengan Ustaz Samsul kita menjayakan Quran Time sehinggalah pada 2.0 ini dan alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada muka surat yang ke-57 bagi potongan yang pertamalah. Dan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekian, seperti mana pada hari ini saya tidak keseorangan dan bersama dengan saya pentadabbur hebat kita, masya-Allah, ulama muda kita Al-Fadhil Ustaz Syamsul yang bersama kita pada hari ini, dan saya nak serahkan pada hari ini Ustaz apa tadabbur kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang di rumah, yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi yang sudi untuk bersama-sama dalam pelayaran kita dengan bicara Al-Quran yang ingin kita renungkan, ya tuan-tuan. Daripada muka surat yang ke-57 bermula daripada ayat yang ke-53 sehinggalah ayat yang ke-55 Ustaz, ya. Insya-Allah di mana tiga ayat ni kita nak renungkan terlebih dahulu sinopsisnya dulu kan, Betul. supaya paling kurang bila mana kita nak memulakan renungan nanti kita tahu apa topik yang kita nak bicarakan, ya Ustaz, ya. Betul. So untuk yang pertamanya, marilah sama-sama kita merenung terlebih dahulu bicara sinopsis bagi tiga ayat ini terlebih dahulu. Kalau kita lihat daripada ayat yang ke-53, kita akan melihat nanti insya-Allah bagaimana Allah mendatangkan penyaksian terhadap golongan Hawariyun akan keimanan mereka. Allah ceritakan kepada kita bagaimanakah mereka itu benar-benar beriman daripada perakuan mulut mereka sendiri. Diikuti dengan ayat yang berempat, Allah menceritakan tentang tipu daya yang Allah ceritakan daripada pelakon orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam, dan bagaimanakah bentuk pembalasan yang akan dikenakan kepada mereka, sehinggalah Allah menceritakan dalam ayat yang ke-55 nanti bagaimana kemuliaan itu tetap akan bersama dengan nabinya, itulah Nabi Isa dalam konteks ayat ini. Kemuliaan Nabi Isa alaihi salam diikuti dengan kemuliaan mereka yang bersama-sama dengan Nabi tersebut, pasti mereka akan beroleh kemenangan. Inilah sinopsis yang tiga daripada tiga ayat yang kita pilih untuk kita renungkan hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menambahkan lagi keberkatan dalam hidup kita. Amin. Tapi rasanya tuan-tuan dan juga puan-puan para penonton yang dirahmati Allah, kalau tak ada bacaan daripada qari kita yang hebat ni, nampak gayanya My Quran Time tu macam tak sempurna. Bukan tak sempurna lah, renungan tu dia kurang nampak gayanya. Rasa-rasa kita mulakan terlebih dahulu dengan bacaan daripada qari kita untuk tiga ayat ni. Mudah-mudahan inilah yang kita harapkan dapat membuka keberkatan daripada langit, agar dada kita, pandangan kita, telinga kita akan benar-benar terbuka untuk menerima hidayah daripada Allah. Kita persilakan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk membacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله Sadaqallahul Azim. Itulah bacaan ayat suci Al-Quran yang telah pun dibacakan sebentar tadi oleh yang berbahagia oleh Fadil Ustaz Tirmizi, yang mudah-mudahan benar-benar mengetuk pintu hati kita tuan-tuan. Bagaimana kita harapkan rahmat daripada Allah menerusi pembacaan yang telah diperdengarkan sebentar tadi, dan pastilah yang lebih kita harapkan ayat yang indah kita dengar sebentar tadi kalaulah dapat difahami Ustaz ya, dan juga para penonton sekalian, alangkah bertambah indah hidup kita nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita melihat bicara ayat yang pertama yang kita pilih untuk kita perbincangkan pada hari ini, iaitulah daripada bicara ayat yang ke-53 surah Ali Imran pada muka surat yang ke-57 ini tuan-tuan. Bagaimana Allah menyatakan bicara yang Allah rakamkan daripada percakapan Hawariyun. Yang mana kalau tuan-tuan ikuti perbincangan semalam ya, ataupun sebelum daripada ni berkenaan tentang golongan Hawariyun, siapakah mereka? Mereka lah insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembantu kepada Nabi Isa alaihi salam, dan sememangnya seperti mana yang telah dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan likulli nabiyyin hawariyun. Bagi setiap nabi itu sememangnya ada pembantu-pembantunya, dan Nabi sebutkan salah seorang sahabat yang memang dikenali sebagai pembantu Nabi yang sangat rapat. Nabi kata wa hawariya Az-Zubair ibn al-Awwam. Ini salah seorang daripada yang menjadi pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan manusia yang digelar sebagai Hawariyun, yang bilangannya jumlahnya itu 12 orang keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesungguhan mereka terlebih dahulu untuk menjadi pembantu Nabi ini. Sebab semua tahu bila mana kita nak jadi pembantu Nabi ini, ia bukan kerja mudah. Nak jadi pembantu orang-orang persendirian pun orang kata macam-macam hal yang terpaksa dihadapkan. Itu bukan dirinya lagi. Baru pembantu, ini kan pula pembantu Nabi. Apatah lagi Nabi yang sememangnya diketahui datang kepada kelompok manusia yang sememangnya dikenali sebagai kelompok yang keras kepala. Bani Israel ni tuan-tuan, kalau sebut saja dalam lipatan sejarah, siapa tak kenal Bani Israel? Dahsyat. Maka kalau nak jadi pembantu Nabi ni, mestilah ditampilkan siapakah diri mereka itu terlebih dahulu supaya dilihat bersungguhkah mereka itu untuk membantu Nabi Isa ataupun tidak. Maka Allah menunjukkan kesungguhan mereka menerusi penyaksian yang disaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah merakamkan bicara mereka, mereka menyebutkan, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Kau telah turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu. Oleh itu tetapkanlah kami bersama dengan golongan yang memberikan kesaksian. Ada 3 perkara yang perlu kita lihat menerusi ayat ini tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah. Bagaimana setelah daripada mereka mengisytiharkan diri mereka itu adalah pembantu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka seraya dengan sifat membantu ini menegaskan iman terlebih dahulu dalam diri mereka. Sebab kita tahu nak bantu Nabi kalau tak ada iman, cabut awal nampak gayanya. Pasal apa? Sebab hidup dengan para Nabi ini bukan kehidupan yang mudah. Pasti akan berhadapan dengan 1001 mehnah dan juga tribulasi. Cobaan dan juga ujiannya. Kalau tak tetaplah iman tu, memang rasa-rasanya lagi dulu. Tapi Allah memang pilih kumpulan manusia yang bersedia untuk bersama dengan Nabi ini. Iman mereka itulah iman yang penuh kokoh, seperti mana Allah pilih bagi Nabi Muhammad para sahabat yang sememangnya adalah daripada kalangan mereka yang imannya hebat-hebat. Sebut nama Abu Bakar contohnya. Siapa dia? As-Siddiq, yang akan membenarkan Nabi dalam apa jua bicara Nabi SAW ataupun perlakuan baginda.
membuatkan keseluruhan daripada iman manusia kalau nak diukur dengan iman Abu Bakar takkan tertewas. Maka inilah yang berlaku untuk pembantu bagi Nabi Isa alaihi salam, golongan Hawariyun. Mereka ini adalah golongan yang telah Allah persaksikan benarnya iman mereka itu. Yang keduanya, lepas mereka itu beriman dengan apa yang telah Allah turunkan daripada wahyunya, Injil secara khususnya untuk Nabi Isa alaihi salam, mereka juga tidak pernah menafikan keperluan untuk ikut Nabi. Hari ini ada golongan yang kata kami beriman dengan Quran, tapi kami tak nak ikut Nabi Muhammad. Kan dah terbalik dengan apa yang sepatutnya dilakukan sebagai orang yang menyokong Nabi-Nabi. So di sini bukan takat kita perlu beriman dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan, kita juga perlu beriman dengan Nabi yang telah diutuskan. Dan bila mana sempurnanya iman kita daripada kita mengikuti apa yang telah Allah wahyukan kepada kita dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad, of course lah Al-Quran. Manakala untuk Nabi yang perlu kita ikuti tak lain tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi penutup bagi ayat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Walaupun mereka itu telah pun dipastikan oleh Allah keimanan mereka untuk saat tersebut, tetap datang dalam diri mereka itu kerisauan, bimbang-bimbang, takut-takut selepas daripada ujian-ujian itu nanti datang, mereka mungkin berubah hati. Maka di hujung daripada ayat inilah dipohon sungguh-sungguh oleh Hawariyun. Mereka minta, Ya Allah, tetapkanlah kami bersama dengan orang yang memberikan kesaksian. Ya Allah, tetapkanlah kami bersama dengan golongan-golongan yang beriman maksudnya. Inilah merupakan satu perkara yang perlu kita muhasabahkan. Alhamdulillah kita telah beriman, tetapi adakah kita bersungguh untuk memastikan iman kita itu berterusan sehinggalah ke hujung hayat kita. Inilah tadabbur kita untuk ayat pertama, Ustaz. Untuk ayat yang berikutnya dua lagi ni, insya-Allah kita akan temui dalam sesi yang berikutnya. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, salat, infak Quran, salat, infak, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب
Sadaqallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun inilah bacaan doa daripada golongan Hawariyun, mudah-mudahan kita yang mengulang kembali doa ini menumpang sama keberkatan daripada orang-orang saleh yang telah mendahului kita dengan kebaikan daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan sempena dengan doa yang dipanjatkan oleh mereka. Sama-sama kena aminkan doa ni. Mudah-mudahan nanti Allah tetapkan kita juga di atas jalan iman ni sampailah kita kembali bertemu dengan Allah. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, seronok kita dengar ayat yang pertama dan betapa kita gambarkan pada ketika itu golongan Hawariyun ni golongan yang bersungguh-sungguh untuk nak membela Nabi mereka, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Walaupun kita tidaklah hidup sezaman dengan mereka, tapi kita boleh bayangkan dalam masa yang sama pasti ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahawasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mesti kena bertindak seperti mana yang telah Allah nyatakan dalam surah As-Saff kan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang beriman, kalian semua kena jadi penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala, iaitu penolong-penolong bagi nabi yang telah diutuskan. Tapi seperti mana kita lihat kesungguhan golongan Hawariyun untuk membela nabi mereka, seperti mana yang kita nyatakan tadi, pastilah kesungguhan membela itu akan berhadapan dengan satu pihak yang lain yang pasti akan bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Siapakah itu? Kita faham mereka ialah golongan Yahudi daripada kalangan Bani Israel. Ada kejahatan yang kita akan lihat bicaranya dalam ayat yang berikutnya, tapi terlebih dahulu macam biasa, kalau tanpa suara Ustaz Tirmizi tak sempurna bicara kita. Kita mulakan terlebih dahulu dengan bicara Ustaz Tirmizi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومكروا ومكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Sadaqallah. Firman Allah, dan mereka orang-orang kafir melakukan tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam ayat ini seperti mana yang telah kita datangkan daripada sinopsis bicara awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana golongan Yahudi secara khususnya daripada kalangan Bani Israel sememangnya berniat jahat terhadap para nabi. Kalau bagi masyarakat orang putih ataupun masyarakat English, mereka itu ada gelaran yang terkenal dengan satu dipanggil legenda zaman dahulu yang disebutkan sebagai Jack the Giant Slayer. Jack si pembunuh gergasi. Ini dalam orang kata dongengan orang-orang dahulu sangat-sangat terkenal. Tetapi julukan yang diberikan kepada golongan Yahudi ni tuan-tuan, mereka dikenali sebagai pembunuh para nabi. Pelbagai muslihat yang mereka jalankan, matlamat mereka ialah untuk memastikan risalah Allah itu akan dapat dipadamkan. Tujuannya sebab apa? Sebab mereka bukan jenis orang yang hendak taat setiap daripada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, itulah yang mereka akan putar pusing, dan kalau boleh ia tak disampaikan lagi baik supaya mereka bebas untuk melakukan sesuka hati mereka. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Isa alaihi salam selepas daripada Nabi mereka Musa alaihi salam telah diutuskan, sebelum daripada itu mereka masih lagi melihat bahawasanya Nabi Isa inilah merupakan ancaman mereka. Pelbagai tipu daya yang mereka buat, antaranya kita tahu matlamat yang terakhir sehinggalah sampai peringkat mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam dengan menangkap baginda dan cuba untuk menyalib baginda, dan mereka pastikan baginda Nabi Isa alaihi salam itu dibunuh. Dalam beberapa percubaan yang akhirnya kita akan lihat dalam ayat yang berikutnya, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Tetapi cerita ni tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita lihat daripada bicara Allah Ta'ala ini menggambarkan kepada kita bahawasanya kehidupan para nabi, seperti mana Nabi Isa alaihi salam, seperti mana nabi-nabi yang lain termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang hayat mereka akan berhadapan dengan yang namanya tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri bila mana kita bacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada seawal pengutusan Nabi pada usia baginda 40 tahun. Kalau kita bukalah kitab sirah tuan-tuan, kita akan menemui satu demi satu perancangan-perancangan yang dijalankan oleh musyrikin Quraisy Mekah terhadap diri Nabi dalam fasa Mekahnya. Kemudian bila mana Nabi SAW berpindah ke bumi Madinah pun,
masih lagi diteruskan dengan pelbagai tipu daya dan juga serangan-serangan ketenteraan sampai peringkat kita kata ingin mencabut nyawa Nabi SAW dalam beberapa kali percubaan. Di bumi Mekah, kita tahu beberapa ketika sebelum Nabi SAW berhijrah sendiri, malam kepada berlakunya peristiwa penghijrahan Nabi itu pun, mereka telah pun mengadakan pakatan yang telah direncanakan di Darun Nadwah sebelum daripada itu, tempat parlimen orang musyrikin. Mereka merencana untuk melakukan serangan terhadap Nabi dengan perencanaan yang begitu teliti. Dipilih anak-anak muda daripada kabilah-kabilah yang berbeza untuk nak menjalankan pembunuhan terhadap Nabi supaya tidak dapat diambil tindakan balas oleh kabilah Nabi seandainya berlakunya pertumpahan darah selepas daripada itu. Semua benda ini telah pun berlaku kepada nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi SAW, antaranya Nabi Muhammad SAW. Tetapi hebat betapa liciknya yang dikatakan perancangan musuh-musuh Allah seperti mana golongan Yahudi. Sampai ke hari ini kita dapat melihat apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam walaupun setelah ketiadaan Nabi SAW. Kita sendiri melihat apa yang telah dilakukan terutamanya kepada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin. Masya Allah. Tak pernah selesai lagi sampai ke saat ini. Tapi janji Allah itu pasti, Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka yang tetap bersama dengan para Nabi ini. Tetapi janji Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah telah mengkhabarkan kepada kita, dan pastilah ini juga khabar yang telah disampaikan kepada Nabi Isa sebelum daripada itu. Itu sebab kalau kita menyelak muka surat yang sebelum daripada ni, satu ayat yang terakhir sebelum kita masuk ayat yang ke-52. Allah menyatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Waktu ketika mana Nabi Isa telah pun mula merasakan akan adanya penentangan-penentangan yang jahat daripada kaum dia. Dan pada waktu itu dia yakin betul-betul bahawasanya orang Yahudi pasti akan menjalankan perencanaan jahat terhadap mereka. Maka pada ketika itulah Nabi Isa gather dia punya penyokong dia daripada kalangan Hawariyin untuk bersama-sama membelanya. Tetapi tetap sahaja janji Allah itu pasti, bila mana ada kebaikan, mesti ada penentangnya daripada yang jahat ini. Dan yang jahat ini pasti akan ada usaha-usaha tipu daya yang mereka buat. Tapi, satu benda yang pasti daripada sisi Allah, apapun bentuk perencanaan yang dibuat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka takkan dapat menewaskan perencanaan Allah yang Allah menyatakan dalam ayat ini. Mereka merencana segala macam perkara untuk menewaskan Nabi Isa AS. Tetapi Allah juga telah pun menjalankan perencanaannya, tipu dayanya. Bagaimana kalimah tipu daya ini kalau dalam bahasa manusia biasa, orang menganggap ia sebagai satu perkara yang tipu orang kan tak baik. Tetapi tidaklah dimaksudkan dengan tipu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini benda yang bersalahan daripada sifat kesempurnaan Allah. Tetapi apa yang dinyatakan dalam bentuk tipu daya ini, kata ahli tafsir, ialah sebagai satu kiasan bagi menggambarkan satu keadaan kejahatan yang dibuat itu pasti akan dihadapkan satu benda yang buruk untuk mereka, walaupun pada sisi Allah of course lah ianya adalah benda yang baik demi untuk memenangkan nabinya, demi untuk memenangkan orang yang beriman. Allah menjalankan perencanaannya sehinggalah Allah menyebutkan sehebat manapun pakar strategis mereka menjalankan strategi-strategi untuk mengalahkan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang-orang yang beriman, Allah tetap menegaskan di hujung ayat tersebut, wallahu khairul makirin. Jangan berani-berani untuk melawan Allah. Siapa-siapa yang berani melawan Allah Subhanahu Wa Taala pasti tetap akan ditewaskan. Sama seperti mana dalam hayat Nabi SAW, apa yang Nabi tak hadap daripada tipu daya orang-orang kafir, tetapi kesudahannya tetap Allah memenangkan Nabi dan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan juga perempuan yang dirahmati Allah, inilah kupasan kita bagi ayat yang kedua, ayat yang ke-54. Walaupun nampak ringkas, walaupun nampak pendek, tapi ianya memberikan keyakinan kepada kita untuk tetap bersama dengan agama Allah. Sebab mereka yang bersama dengan agama Allah pasti berada di bawah strategi Allah yang maha hebat. Hari ini kita nak lihat kalimah yang bersangkutan dengan bicara kita agak-agak apa dia tuan-tuan. Kalimah mu'jam yang kita pilih hari ini, iaitulah kalimah makara. Yang disebutkan kalimah makara ini apa maksudnya? Iaitulah dalam terjemahan secara literalnya, ia membawa maksud tipu daya. Di mana kalimah ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Masya Allah banyaknya. Dalam bentuk-bentuk yang berbeza lah. Kita panggil dalam bentuk tasrif yang berbeza ataupun mustaqat yang berbeza. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, satu kalimah itu boleh dirubah kepada bentuk-bentuk yang berbeza mengikut kepada kesesuaian kalimah tersebut bagi penggunaan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat beberapa contoh, kita dapat lihat menerusi ayat-ayat Al-Quran. Contohnya Allah telah merakamkan kalimah ini menerusi suratul Anfal ayat yang ke-30. Begitulah juga surah Yunus ayat yang ke-21. Selain daripada suratul Ra' ayat yang ke-42,
ini baru 3 tempat daripada 43 tempat yang lain. Tapi nak katakan kepada kita, ulasannya tetap sama. Sehebat manapun perencanaan yang lain daripada Allah untuk menewaskan mereka yang bersama-sama dengan Allah, mereka pasti takkan dapat menewaskan perencanaan Allah yang paling hebat merencana segala sesuatu. Sebab sifat Allah, innallaha yaf'alu ma yasha, innallaha yahkumu ma yurid. Allah akan perbuat apa saja yang dikehendaki dan Allah akan menghukum apa saja yang dikehendaki olehnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang akan berlaku. Ayat 82 surah Yasin yang kita selalu baca. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila mana Allah berkehendak terhadap sesuatu untuk berlaku, berpada dengan Allah menyebutkan jadilah, maka benda tersebut pasti akan berjadi dan sekalian perencanaan yang lain pasti akan dikalahkan. Inilah perkongsian kita untuk ayat yang kedua. InsyaAllah kita masih lagi berbaki satu ayat untuk kita bicarakan selepas ni Ustaz ya. Biidznillah ta'ala. Jangan ke mana-mana, tetap bersama-sama dengan My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat, taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan. Ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa? Punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah dengar tadabbur daripada 2 ayat 53 dan 54. Ada baki lagi satu ayat yang agak panjang. Namun sebelum kita teruskan, kita ulang kaji sedikitlah sebutan-sebutan kalimah-kalimah untuk kita perkemaskan dalam tilawah ataupun peraturan dalam kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim, sehingga kita mendapat bacaan yang fasih, bacaan yang baik insya-Allah. Baik, kita lihat paparan kita yang pertama, iaitulah menzahirkan sebutan kalimah anzalta dan juga wattaba'na dalam ayat yang kita baca pada ayat 53 tadi. Rabbana amanna bima anzalta. Yang mana di sini perkataan anzalta ini lam itu dimatikan. Lam itu dibaca dengan sukun. Jangan antara kesalahan-kesalahan juga yang biasa berlaku, mempercepatkan lam mati itu sehingga tenggelam lam tu. Anzatta bunyi gitu. Bunyi seakan-akan idgham pula. Lam tu dimasukkan ke dalam ta. Sepatutnya lam itu dimatikan, dizahirkan mati itu. Anzalta. Jangan anzatta ataupun diidghamkan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. 1, 2 mula, sama-sama kita penonton di rumah dan juga di studio. 1, 2 mula. Okey, sekali lagi kita ulang dengan baik-baik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Okey, yang kedua kalimah wattaba'na ar-rasul. Okey, yang pertama ada huruf ta yang kita yang sabdu. Kemudian ada huruf ain yang dimatikan itu. Supaya satu-satu dijelaskan perkataan wattaba'na ar-rasul. Cuba sebut. Wattaba'na ar-rasul. Wattaba'na ar-rasul. Bila huruf ain tu mati, kita berikan masa sedikit. Maksudnya ain tu dimatikan. Jangan kita percepatkan sebutan mati tu sehingga ain tu tidak jelas matinya. Wattaba'na ar-rasul. Okey. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Antaranya kerana bila ada ain di situ, ada juga yang kadang-kadang dia huruf ta tu dah masuk ain. Wa'taba, dua-dua jadi ain. Wa'taba. Sebab ada huruf ain tu kadang-kadang kita macam takut sikit. So jangan takut, biasa-biasa saja. Ain tu dia tak makan orang lah kan. Boleh Sekali lagi. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. واتبعنا الرسول. Ada satu je ain kat sini واتبعنا الرسول. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
Lagi. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Baiklah para penonton sekalian dan Ustaz Syamsul, itulah kelainan untuk MQT 2.0 ini. Ya. Mana kita ada untuk segmen yang ataupun blok yang ketiga ini, kita tumpukan pada bacaan, sebutan dan juga bila pengulangan demi pengulangan dibuat, maka bacaan tu dapat bertambah baik. Mungkin Ustaz boleh beri sedikit pandangan berkenaan dengan bagaimana untuk kita nak perkemaskan lagi bacaan menerusi talaqi musyafahan, Ustaz. Terlebih dahulu, Ya. saya ni tadi tengok je Ustaz handle kelas tadi kan. Dengan pelajar-pelajar dekat sini di studio kita ni. Rasanya di rumah tu pun Tuk Mat Kamid juga tu ikut tu. Betul. Kagum saya betapa mereka ni walaupun ada sebahagiannya dalam usia-usia yang agak lanjut tapi tetap bersemangat untuk nak mempelajari Al-Quran, nak mencapai kesempurnaan dalam pembacaan. Betul. Saya yakin mereka ni pasti pernah mendengar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut al-mahirul ladzi yaqra'ul Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Allah. Orang yang bila mana dia baca Al-Quran sebutannya tu macam Ustaz Tirmizi tadi kan, mudah-mudahan yang terbaik, yang termahir sebutannya tadi, nak sebutkan ain tu, sebut betul-betul, sebut jelas-jelas kan. Betul. Jangan asyik nak telajak je kan, nak telanjur je kan. Sebut betul-betul, bukan tujuan apa. Memang kita tahu lidah kita ni, Ustaz, saya ni macam ni lah Ustaz, saya bukan orang Arab kan, contohnya. Tapi kita usaha untuk mencapai tahap ketepatan sampailah kita ni digelar sebagai orang yang mahir, supaya kita dapat bersama-sama dengan siapa? As-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran, kata Nabi SAW, mereka itu seolah-olah waktu mereka membaca bersama-sama dengan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tapi ada juga mungkin di kalangan kita yang Allah uji lidah dia sikit, adalah kekurangan, kelemahan kan. Betul. Orang Kedah kata baca pun terketak-ketak kan. Allah. Jangan pula berasa dia kata tak nak baca dah Ustaz. Malulah kat orang. Jangan. Sebab Nabi SAW menyatakan walladhi yaqra'ul Quran wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Bagi yang baca dalam keadaan susah payah, dalam riwayat ini disebutkan wa huwa yatata'. Memang bahasa Kedah kata ketak-ketak baca tu memang ada rupanya. Kalau bahasa orang Batak Timur kokak. Sama, lebih kurang. Lebih kurang. Baca terketak-ketak macam tu pun Nabi kata bagi mereka ni dapat 2 pahala. Macam mana pula tadi dapat baca dengan para malaikat, ni pula yang terketak-ketak baca dapat 2 pahala. Macam mana datangnya 2 pahala? Satu, sebab dia tetap nak baca. Ada setengahnya baca terketak-ketak sekali lari dah tak mari dah lepas ni. Tapi dia mari juga, alhamdulillah. Yang keduanya, dia sabar nak baca. Sebab benda ni memerlukan kita belajar dengan talaqi, belajar dengan orang yang pakar, Ustaz Tirmizi Ali dan juga yang lain-lain, insya-Allah. Sampailah kita menjadikan bacaan kita tu bacaan yang sesempurna mungkin, seperti mana ia telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itulah semangat kita hari ini, para penonton di rumah. Saya juga rasa macam semangat untuk kita nak terus dengan Al-Quran, dan janganlah pula bila dah mahir kerana nak 2 pahala buat terketak-ketak pula. Tak bolehlah begitu. Kerana apa? Ini satu motivasi yang hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita nak bersama lagi Ustaz Syamsul. Selepas ini ayat 55, kita berehat seketika, jangan ke mana, terus bersama dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين
جاهينا وارزقنا تلاوته. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali balik untuk My Quran Time, Quran, salat dan juga infak. InsyaAllah kita nak teruskan kepada bicara ayat yang ketiga, iaitu daripada bicara ayat yang ke-56 ini, ayat yang ke-55 ini insyaAllah tuan-tuan. Tapi saya ni tak boleh lah Ustaz. Memang tak boleh. Apa yang tak bolehnya? Kalau tak mula dulu dengan bacaan, dia tak ada yang namanya ada semangat yang lebih tu. So saya biasanya dapatkan semangat tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Memang dalam hidup ni kalau tak dengar bacaan Al-Quran, dia rasa macam long life Ustaz. Betul Ustaz. Kita dah biasa hidup dengan Quran. Kalau orang setengah-setengahnya dia rasa semangat dengan kopi. Tapi kita yang hidup dengan Al-Quran ni, mudah-mudahan kita akan lebih bersemangat dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. So kita nak dengarkan bacaan Al-Quran terlebih dahulu daripada bacaan Ustaz Tirmizi untuk ayat 55. Silakan Ustaz. Bersama-sama kita bersemangat dengan ayat Al-Quran seterusnya, ayat 55. Saya bacakan terlebih dahulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله. Firman Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu daripada orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sehinggalah hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Tuan-tuan, dalam bicara ayat yang lalu, ayat yang ke-54, kita mendengar bagaimana Allah sendiri menyatakan bahawasanya orang-orang Yahudi daripada kalangan Bani Israel, mereka sememangnya telah pun menjalankan perencanaan mereka terhadap Nabi Isa. Ini bukan takat perencanaan sekadar buah fikiran ataupun idea. Sememangnya usaha itu telah pun digerakkan seperti mana yang telah pun berlaku kepada hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sememangnya merencana, bukan takat merencana, menjalankan usaha-usaha tersebut. Tetapi kesudahan daripada apa yang telah pun direncanakan oleh mereka, Allah menjadikan semua usaha-usaha tersebut menjadi sia-sia. Dalam peristiwa yang kita sebutkan, usaha yang paling besar yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi daripada kalangan Bani Israel beserta dengan orang-orang yang termakan dakwah mereka ini, mereka telah pun mendatangkan pertuduhan terhadap Nabi Isa dengan pelbagai pertuduhan, antaranya menjadikan Nabi Isa ini sebagai penyihir di kalangan mereka. Menuduh baginda seperti mana yang dituduh Nabi Muhammad sebagai ahli sihir. Maka mereka menangkap Nabi Isa alaihi salam dan cuba untuk membunuh baginda. Ini usaha mereka, perencanaan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam janji yang telah pun diberikan sebelum daripada ini,
Allah pasti akan memenangkan nabinya, akan memenangkan mereka yang membantunya. Dalam firman Allah pada surah Al-Hajj dan surah Muhammad ayat yang ke-7. Dalam surah Al-Hajj Allah menyatakan wala yansurannallahu may yansur. Allah pasti akan menolong, membantu orang yang menolongnya. Allah pasti akan membantu. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. Apatah lagi diri seorang nabi yang sememangnya merupakan insan yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Allah datangkan bantuannya bagaimana? Allah kata kenangkan peristiwa tatkala mana orang-orang Yahudi menjalankan perencanaan mereka dengan bicara Allah. Idh qala Allahu ya Isa. Ingatlah ketika mana Allah berkata kepada Nabi Isa. Allah bagi tahu Nabi Isa. Apa yang Allah bagi tahu? Inni mutawaffik, aku mengambilmu. Ataupun kalau kita lihat daripada kalimah mutawaffika ini, kita biasa dengar dalam bahasa Melayu kita digunakan kalimah wafat. Kalimah wafat ini kalau kita lihat dalam tafsiran yang diberikan oleh para ulama ada beberapa pandangan. Tak kurang daripada 3 ataupun 4 pandangan. Bermula daripada pandangan yang pertama yang diambil daripada ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga dengan Malik. Kata mereka berdua bahawasanya yang dimaksudkan dengan mutawaffika ini memang mati yang betul. Memang Allah matikan dia. Allah matikan Nabi Isa alaihi salam sebagai mati yang sebenar-benarnya. Dan kemudian hari nanti insya-Allah sebelum daripada tempoh kiamat itu tiba, Allah akan kembali menghidupkan dan menghantar kembali Nabi Isa ke dunia ini seperti mana yang telah dijelaskan dalam hadis yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala pandangan yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Rabi', beliau telah menyatakan bahawasanya yang dikatakan mematikan di sini iaitulah mematikan dalam bentuk tidur. Tidur kita ni kan orang kata mati juga. Tambah-tambah kalau jenis yang tidur mati itu kan, memang tidur mati sungguh ni orang katakan. So tidur itu dikatakan sebagai bentuk mati yang dimaksudkan oleh Allah. Kata para ulama, iaitulah difahami daripada maksud mati ini dengan tidur, iaitulah bagi tujuan mengangkat baginda ke langit. Maka sebaik bagi perjalanan tersebut ditidurkan baginda agar tidak mengalami sebarang masalah untuk perjalanan kembali kepada Allah. Ini pandangan semata-mata. Manakala yang ketiganya, iaitulah qabiduka, seperti mana yang telah diterjemahkan dalam terjemahan yang telah kita bacakan daripada terbitan Karangkraf ini, iaitulah kita lihat ianya digunakan kalimah mengambil. Itulah cabut kamu. Qabiduka itu maksud bagi mutawaffika. Dan yang keempat dimaksudkan dengan mutawaffika ini iaitulah mutaqabbiluka, iaitulah menerima segala amal kamu sebelum daripada ni. Allah bagi tahu Nabi Isa, tak kiralah sama ada pandangan-pandangan yang keempat ini mana satu yang lebih tepat. Tapi kita yakin bahawasanya kesemua perkara ini Allah berkuasa untuk menjadikan apa sahaja yang sesuai bagi kelayakan Nabi Isa sebagai insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti semua keadaan tersebut, walaupun kita membahasakan dengan bahasa literal kita pada terjemahan bahasa kita, tetapi pastilah keadaan sama ada mati tersebut ke, ataupun tidur ke, ataupun Allah mencabut daripada Nabi Isa ke, ataupun Allah menerima amal Nabi Isa ke, kesemua makna-makna ini disebutkan oleh para ulama tafsir sebagai makna yang selayaknya dibahasakan untuk kedudukan seorang Nabi yang pasti berbeza daripada matinya orang biasa, daripada tidurnya orang biasa, ataupun diterima amalan orang biasa kerana baginda adalah merupakan seorang Nabi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelas menyatakan bila mana Allah telah pun menjalankan mutawaffika tadi, sama ada pada salah satu daripada 4 maksud tadi, Allah telah mengangkat kedudukan Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menariknya selepas daripada itu kata Allah wa mutahhiruka. Di sini disebutkan maknanya dan menyucikanmu. Apa yang dimaksudkan dengan menyucikanmu ini? Iaitulah kalau kita lihat dalam tafsirnya disebutkan Allah telah memelihara kehormatan Nabi Isa. Kalaulah perancangan Yahudi itu benar-benar berlangsung kepada Nabi Isa, pasti kaumnya itu akan memandang Nabi Isa dengan kehinaan. Oh, kita berjaya mengalahkan mereka yang mendokong agama Allah contohnya. Pasti di situ akan berlaku kehinaan. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Isa alaihi salam dengan menyucikan daripada segala kekurangan, kelemahan-kelemahan yang mungkin dapat ditakwilkan daripada keberhasilan orang-orang Yahudi kalaulah perancangan mereka itu diberikan kejayaan untuk dilaksanakan oleh mereka. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan Allah telah menyucikan Nabi Isa alaihi salam daripada segala pekerjaan orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan dalam masa yang sama menariknya Allah kata bukan takat Nabi Isa itu Allah berikan kemuliaannya, Allah pelihara kemuliaannya. Waja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah, sesuai dengan doa kaum golongan Hawariyun yang minta ya Allah tetapkanlah kami ini bersama-sama dengan golongan yang beriman ini kan.
Allah kata kami menjadikan orang-orang yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang sentiasa Allah angkat kedudukan mereka sentiasa atas daripada orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lain kalau kita lihat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa sedih, jangan kamu rasa terhina. Sebaliknya kamu sentiasa akan berada di atas sekiranya kamu tetap dengan keimanan kamu. Inilah yang telah diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya orang-orang yang berserta dengan perjuangan Nabi dan bersetia dengannya, mereka sentiasa akan diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan jaminan daripada Allah Ta'ala ini bukan berlaku hanya pada hayat Nabi SAW. Allah sebutkan selepas daripada itu, ila yaumil qiyamah, sampai kiamatlah resmi ini ataupun sunnatullah ini akan berlangsung. Orang yang ikut perjuangan Nabi, orang yang bersama dengan Nabi, orang yang ikut Al-Quran, orang yang ikut hidayah daripada Allah, mereka sentiasa akan berada pada kedudukan yang mulia lagi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesudahannya Allah sebutkan di hujung ayat tersebut, thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Apapun dakwaan mereka tentang siapa yang benar daripada kalangan orang Yahudi ataupun daripada kalangan Nabi, kita dapat melihat bahawasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Sampai kepada kiamat akan terus dilangsungkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu sentiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bila mana Allah sebutkan kita semua akan kembali kepada Allah, pastilah di hujung itu nanti akan kita dapat lihat siapakah yang benar, siapakah yang salah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkongsian kita daripada ayat yang ke-55 daripada surah Ali Imran dalam renungan dan juga tadabbur kita. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripadanya. Tak sempurna kalau perbincangan kita hari ini kita tak simpulkan dalam bentuk resolusi, di mana 3 resolusi kita datangkan untuk hari ini. Yang pertamanya tuan-tuan, kita dapat melihat daripada bicara ayat-ayat ini, yang pertamanya kita kena hidup dengan sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita dalam keimanan sampailah kita kembali kepada Allah. Yang keduanya, kena berhati-hati dalam masa yang sama dengan apa yang datang daripada bisikan-bisikan golongan yang mendorong kita kepada kejahatan. Jangan ikuti perancangan-perancangan mereka. Tetaplah bersama dengan ajaran Nabi kita, ajaran Islam yang mulia, sehinggalah kita kembali kepada Allah. Dan yang ketiganya iaitulah kita kena bersabar dengan nilai-nilai Islam, di mana di situlah terletaknya kemuliaan diri kita dan kemuliaan Islam itu sendiri. Kerana akhirnya kita yakin yang akan menang ialah golongan yang tetap bersama-sama dengan Islam dan juga orang-orang yang beriman, insya-Allah. Ini yang kita dapat simpulkan daripada resolusi kita Ustaz, ya. Insya-Allah. Dan sebagai penutup untuk perbincangan kita hari ini, tak sempurna melainkan dengan apa yang kita datangkan daripada doa, insya-Allah. Ustaz Tarmizi, silakan dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul-Mu. Oleh itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Begitulah tadabbur kita 3 ayat yang sangat penting untuk kita dapat manfaat pada hari ini. Sama-sama kita pegang untuk menjadikan pengajaran ini aktibar dalam kehidupan kita. Dan untuk itu saya mengajak semua rakan-rakan untuk sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Dan kita disediakan juga QR code, boleh kita scan dekat situ untuk mudahkan urusan kita. Sama-sama kita menyumbang untuk gerakan Al-Quran di seluruh dunia, insya-Allah. Dan terima kasih kepada Fadil Ustaz Syamsul Hakim yang telah memberikan tadabbur yang begitu berkesan dalam jiwa-jiwa kita semua. Alhamdulillah, sehingga kita dapat bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين